إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana. Masih lagi kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih lagi dalam bab yang ke-7, iaitu usaha daripada Ustaz Mahathir untuk meleraikan kekusutan dan juga menghilangkan kekeliruan yang berkaitan dengan Tauhid 3 ya. Dalam kuliah yang lalu, iaitu pada bulan Februari ataupun Januari ya, kita ada kuliah yang tak dapat hadir, iaitu diterangkan secara umum bagaimana kekeliruan dalam Tauhid 3 dan ada juga kebenaran dalam Tauhid 3. Sekarang kita lihat di muka surat 90, iaitu pergi kepada kekeliruan dalam Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Secara konsep tak ada masalah. Tauhid Rububiyah daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Uluhiyah daripada ilah. Ilah juga maknanya Tuhan. Jadi konsepnya apa? Dalam Tauhid Rububiyah wajib kita mengesakan Allah sebagai Rabb. Makna tidak ada yang mengadakan, mentiadakan, menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, memberi rezeki dan seumpama-seumpama yang lain, melainkan Allah semata-mata. Jadi itu betul lah. Cuma istilah dalam Tauhid sifat 20, dia panggil wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi tak ada masalah. Panggil berbeza, tak ada masalah. Pegangan sama. Masalah adalah dakwaan kononnya Tauhid Rububiyah ni ada juga pada orang musyrikin, pada orang-orang penyembah berhala, orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Lahab, didakwa bertauhid dengan Tauhid Rububiyah yang ini batil. Yang ini yang kita tolak ya. Jadi bila kita kata saya tak terima Tauhid 3, kena faham bab mana kita tak terima. Bahkan kadang-kadang bila kita terangkan tentang kebatilan Tauhid 3, ada orang kata dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah pun ada cerita Tauhid 3. Kitab Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah taala pun ada cerita tentang rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Jadi sekadar cerita pada tahap yang benar itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai mendakwa orang musyrik bertauhid itu batil. Sebagai tambahan, Tauhid uluhiyah dan Tauhid rububiyah sebenarnya saling melazimi antara satu dengan lain. Maknanya, kalau orang itu benar-benar bertauhid dari segi rububiyah, dia yakin tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat,
tidak ada yang menjadikan atau tidak menjadikan melainkan Allah, pasti dia juga bertauhid uluhiyah, yakni dia hanya memperhambakan diri menyembah kepada Allah. Dan kalau seseorang itu bertauhid uluhiyah, makna dia hanya menyembah kepada Allah, pasti dalam hati dia juga bertauhid rububiyah. Dia yakin bahawa tidak ada yang melakukan sesuatu melainkan Allah semata-mata. Ini berdasarkan kaedah inna butlanal lazimi yadullu ala butlanil malzum. Kalau sesuatu yang melazimkan itu tidak ada, batal, maka yang dilazimi juga akan terbatal. Itu ada talazum. Maknanya apa? Kalau tidak ada tauhid rububiyah, dia memang meyakini lain daripada Allah juga boleh menciptakan misalnya, lain daripada Allah juga boleh mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikat misalnya, maka pasti dia tidak ada tauhid uluhiyah. Pasti dia akan menyembah juga kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah sebaliknya. Muka surat 91. Sekiranya tauhid terbahagi kepada 3 bahagian sebagaimana yang didakwa, sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia termasuk orang-orang musyrik hanya kepada tauhid uluhiyah. Satu jelah. Adapun tauhid rububiyah katanya orang musyrik sudah ada. Maka jika mereka bertauhid rububiyah, hendaklah beriktikad dengan iktikad yang jazam. Jazam ni maknanya tak ragu-ragu pada keesaan Allah dalam ciptaannya, perbuatannya, memberi manfaat dan mudarat. Sedangkan jelas tidak dapat dipertikaikan mereka juga menyembah selain daripada Allah. Itu macam mana kita kata dia bertauhid rububiyah, dia yakin hanya Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi tiba-tiba dia sembah berhala. Bahkan ketika mana orang musyrik menyembah berhala, memang dia percaya berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Antara hujah yang digunakan sebenarnya bukan hujah, ini syubhat, ini kekeliruan yang digunakan oleh golongan yang mengatakan bahawa orang musyrikin juga bertauhid adalah ayat berikut. Banyak ya, bukan ayat itu satu saja, tapi ayat seumpama dengan ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Ankabut ayat 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan demi sekiranya kamu tanya kepada mereka itu orang musyrik, orang musyrikin. Man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara syamsa wal qamar, siapakah yang menjalankan, memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi di situ datang kekeliruan. Dia kata tengok, orang musyrik kalau kita tanya dia jawab Allah juga. Dia tak kata berhala yang cipta langit bumi. Dia tak kata Tok Bekong dia cipta langit bumi. Dia kata Allah juga. Itu buktinya dia bertauhid. Dia gagal melihat di hujung ayat itu fa anna yufakun. Lalu setelah mereka mengakui yang demikian, maka ke manakah mereka itu dipalingkan? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, ila syirki, mereka dipalingkan kepada syirik. Jadi ini sebenarnya bukan dalil orang musyrik bertauhid. Syirik dan tauhid itu dua benda yang bertentangan. Musyrik tapi bertauhid, tidak. Tetapi ini dalil bahawa orang musyrikin di dalam kesyirikan mereka sebenarnya mereka tidak ada hujah. Sebab itu agama Islam agama yang boleh berdepan dengan fahaman liberal. Liberal dia selalu kritik orang-orang agama ni dogmatic approach, paksa orang percaya saja. Jangan tanya banyaklah, agama dah cakap kamu percaya je. Jangan tanya macam-macam. Islam tidak dogmatic. Bahkan Islam menganjurkan kita berfikir. Berjalan di muka bumi, perhatikan. Wa afala ta'qilun, Allah berfirman, kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam diri kamu kena perhati. Dalam diri kita ini sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah. Paling asas sekali bahawa diri kita ini pernah satu masa dahulu tidak wujud, sekarang wujud. Setiap sesuatu yang dahulu tidak wujud kemudian wujud pasti diwujudkan. Tak mungkin mewujudkan diri sendiri dan tidak mungkin wujud dengan sendiri. Maka the mere existence,
sudah menunjukkan kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kadang-kadang orang-orang sufi istilahkan sebagai wahdatul wujud. Dia melihat kepada yang sama. Allah wujud, maka barulah kita itu wujud. Dan Allah mesti wujud, sama ada kita wujud atau tak wujud. Tapi wujudnya kita itu automatik lah kita faham. Pasti ada yang mewujudkan kita, iaitu Allah Ta'ala. Jangan digambarkan wahdatul wujud tu Allah dengan makhluk bersatu, itu batil. Khalik, makhluk. Jangan disamakan khalik atau disatukan khalik dengan makhluk, itu batil. Jadi rupanya orang musyrikin ini, di dalam mereka itu melakukan kesyirikan, mereka sebenarnya tidak ada hujah. Habis kenapa sembah berhala juga? Kerana ta'assub, taklid buta kepada amalan nenek moyang. Sama lah macam orang Melayu. Orang Melayu juga ikut nenek moyang juga. Ya. Nenek moyang buat tahlil arwah, dia buat tahlil arwah. Ya. Nenek moyang sambut maulid, dia sambut maulid. Nenek moyang selawat selang tarawih, dia selawat selang tarawih. Ya betul. Tapi amalan nenek moyang kita ada sandaran dalil. Bukan satu perkara yang batil, itu kita kena faham. Ya. Memang ada jenis-jenis perhimpunan di rumah semati itu dilarang. Sama ada larang dengan bentuk makruh, larang dengan bentuk haram, ada. Tetapi bukan rigid begitu. Ya, amalan-amalan yang kita warisi daripada nenek moyang kita itu, kalau kita susur galur, kebanyakannya, saya tak berani nak kata semualah. Ya, kebanyakannya itu ada dalil dan sandaran daripada Quran, hadis, ijma', qiyas dan seumpama dengannya. Tetapi orang musyrik bila menyembah berhala, tak ada dalil. Sehingga kan kalau kita itu tekan pressure mereka dengan hujah akliyah, kita tanya, ya kamu sembah berhala ni, adakah berhala cipta langit bumi? Adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Dia pun akan tahu kalau dia jawab ya, jawapan dia itu tak betul, tak masuk akal. Maka nak tak nak dia terpaksa mengaku Allah. Tapi tetap dia di dalam kesyirikan. Mereka hanya berkata dengan lidah sahaja. Ini perangai orang kafir, hati-hati ya. Boleh kita itu bermuamalah, berinteraksi dengan orang kafir, tapi jangan percaya 100%. Ya. Tapis-tapis juga. Ada yang boleh percayai, ada yang khianat, tapi ada sikap yang disebut dalam Al-Quran, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Orang kafir ini mereka bercakap dengan bibir mereka tu bagi kamu rasa happy, bagi kamu rasa redha dengan mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tapi hati mereka enggan. Hati mereka tidak terima. Hati mereka kata apa? Dirakamkan dalam surah Hud ayat 54. Ini pegangan orang musyrik yang sebenar. Kata orang musyrikin kepada Nabi Allah Hud alaihi salam, bila mana Nabi Allah Hud alaihi salam menyeru kepada tauhid dan menyeru supaya meninggalkan menyembah berhala, orang musyrik respon, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah wahai Hud, cuma nak habaknya hang ni dah kena penyakit gila. Berhala kami bagi hang gila. Pasal hang tak ada adab dengan berhala kami. Orang dah elok sembah berhala banyak tahun dah. Daripada dulu duk sembah bala, hang mai buat pelik. Suruh orang tinggal sembah berhala tu, hang jadi gila. Sebab bila dia lagi gila, berhala dia. Berarti iktikad orang musyrik adalah berhala dia boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Baik. Para ulama Al-Azhar, ini secara umum mungkin ada yang berbeza seorang dua, wallahu alam. Kerana pegangan rasmi Al-Azhar adalah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Maka mereka menolak ajaran tauhid tiga ini. Antaranya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddits Syekh Yusuf Ad-Dijwi, ahli lembaga Majlis Ulama Besar Al-Azhar. Beliau mengeluarkan fatwa penolakan Al-Azhar terhadap pegangan tauhid rububiyah dan uluhiyah sebagaimana kita terangkan dalam majalah Nurul Islam edisi 1933, iaitu lidah rasmi Al-Azhar ketika itu. Dan fatwa beliau dipersetujui oleh ulama-ulama Al-Azhar yang lain, tidak ada bangkangan dan masih terpakai fatwa tersebut sehingga ke hari ini. Baru ni kan ada Perdana Menteri kita buat statement tentang manhaj Al-Azhar. Wallahu a'lam lah, biasa Perdana Menteri buat statement ni dia ada script writer dia kan.
ada orang akan tulis skrip, jabat Perdana Menteri lulus, Perdana Menteri baca lah. Tapi statement dia mengatakan bahawa manhaj Al-Azhar itu merupakan manhaj yang sesuai untuk diamalkan kerana ia manhaj yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim ke sebelah sini, tidak ekstrim ke sebelah sana, dan itulah manhaj yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Alamah Al-Muhaddits Syekh Zaki Ibrahim juga mengeluarkan kembali fatwa tersebut dalam majalah Al-Muslim. Al-Syekh Izzuddin Abu Al-Azaim juga memuatkan fatwa itu dalam majalah Islam Watan. Al-Alamah Al-Muhaddits Syekh Salamah Al-Qudai juga mengeluarkan Al-Azhami Asy-Syafi'i juga mengiktiraf penolakan terhadap tauhid tiga ini, dan juga Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Musnid Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Huwallah juga menolak tauhid tiga. Baik, fatwa lengkap tentang tauhid tiga daripada Darul Ifta Misriyah, iaitu Pusat Fatwa Al-Azhar, yang ini panjang, maka saya terus terjemah. Kalau baca Arab, baca Melayu jadi lambat lagi. Soalan, di sana ada seorang pemuda di salah sebuah kampung di daerah Bahirah. Pemuda ni dia mengkafirkan seluruh ahli kampung. Hati-hati ya. Ada di negara kita pun tak ada bunga-bunga macam ni. Kafir buat macam ni tak boleh. Selawat syifaat kafir. Berdiri doa tepi kubur kafir, sembah kubur. Terlampau mudah menuturkan kalimah kuburiyun. Kuburiyun ini kalau dengan makna orang yang suka ziarah kubur, kita tak ada masalah. Kerana ziarah kubur itu sunat dan sunnah Nabi pembuat. Tetapi yang mereka maksudkan bila mereka labelkan orang Islam sebagai kuburiyun adalah penyembah-penyembah kubur, yang mana kita semua tahu sembah lain daripada Allah, kubur ataupun orang hidup, itu adalah syirik. Ini orang itu jadi kafir. Jadi ini berlaku di Mesir. Lalu datang soalan kepada majlis fatwa mereka, kata ada seorang pemuda ni, habis orang kampung dikata kafir. Kenapa? Sembah berhala kah orang kampung dia? Tidak. Dia tuduh orang kampung dia itu kafir kerana mereka itu bertawassul dengan Nabi SAW ketika berdoa. Misalnya bijahi Sayyidina Muhammad SAW, ataupun katakan ya Rasulullah aghithna, itu bukan tawassul, itu istighasah terus, atau menadat ya Rasulullah. Kafir kata dia. Tawassul dengan Nabi itu kafir. Wa yatabarrakuna bi ziyarati maqami Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Dan kerana orang-orang kampung dia ni suka ziarah ke makam Sayyidina Husain alaihi salam, iaitu cucu Rasulullah sallam yang terbunuh dalam perang saudara. Ambil berkat. Ambil berkat tu yang kata syirik tu. Mereka juga terima ziarah kubur sebenarnya, tapi ziarah je lah. Dengan niat ambil berkat tu syirik kata dia. Apatah lagi tawassul, syirik. Dan dia mendakwa bahawa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, tawassul dengan Nabi SAW, ambil berkat dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, mereka itu adalah orang musyrik yang hanya bertauhid rububiyah tapi tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Maka soalan, ya memang tauhid ni ada banyak jenis ke? Adakah memang orang musyrik mereka mengiktiraf tauhid rububiyah? Adakah tawassul dengan Nabi SAW dan ambil berkat dengan ziarah kubur-kubur wali-wali itu dianggap syirik sebagaimana yang pemuda ini cakap? Itu soalan daripada orang yang bertanya. Jawapan, wajib ke atas setiap orang Muslim menjauhkan diri daripada bermudah-mudah mengkafirkan. Baru ni kecoh sekejap. Ya, ada ustaz dari Kelantan, mungkin ramai juga yang pernah dengar, agak masyhur dan terkenal, Ustaz Muhaizat. Jadi, ialah Ustaz Muhaizat, ustaz mana pun ada kala-kala juga tersilap, ada kala tersasul, ada kala tersalah, ada kala tak betul. Tapi sampai ada satu anak muda ni, dia kata ustaz ni kafir, dia kata. Jangan segan-segan nak kata dia kafir.
Ini namanya mujazafah fit takfir. Cepat sangat nak mengkafirkan orang. Mengkritik kesilapan dia silakan. Saya pernah lihat ada ustaz yang tegur kesilapan dia, memang betul teguran dia. Ya. Tak apa, kita bersyukur kita silap orang tegur. Tapi kalau sampai mengkafirkan ini bahaya. Kerana supaya jangan dia terjatuh di dalam amaran yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Tidaklah seseorang itu menuduh seseorang yang lain fasik atau menuduh dia kafir, kecuali tuduhan itu pastilah kembali kepada orang yang menuduh. Ya, itu kita bimbang. Kalau yang dituduh tidak demikian. Itu yang kita bimbang. Takut-takut yang kita tuduh. Dia semayang 5 waktu. Ya, dia puasa bulan Ramadan, dia bagi haji, zakat, dia menyebut la ilaha illallah. Oleh semata-mata kerana kita faham lain bab tawasul, dia faham lain. Kita faham lain bab selawat syifa, dia faham lain. Lalu kita kata dia kafir. Oh, ini risiko tinggi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan juga sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seorang itu mengkafirkan saudaranya, yakni saudara seagama, lalu pastilah akan jatuh itu salah seorang daripada keduanya. Maknanya kalau yang dituduh kafir, ya kafir dia. Tapi yang sangat dibimbangi, kalau yang dituduh tidak kafir, maka yang menuduh menjadi kafir. Hadis riwayat Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Melaknat orang beriman itu seperti membunuh dia. Kenapa? Zaman kita pun ada istilah ni, character assassination. Kita tak bunuh dia, dia masih hidup, tapi karakter dia rosak. Jadi bila seorang mukmin dilaknat, macam dibunuh dia. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin itu kufur, maka seolah-olah dia telah membunuh orang tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sabit ibn Dhahak radhiyallahu anhu. Adapun membahagikan tauhid uluhiyah dan rububiyah, ini termasuk pembahagian yang bid'ah, yang tidak datang daripada salafus soleh. Ingat ya, pendukung tauhid 3 sering mengkritik tauhid sifat 20 bid'ah, kata dia. Kita boleh setuju bahawa penyusunan tauhid sifat 20 bid'ah. Maknanya apa? Zaman Nabi SAW, sahabat tak belajar akidah bilang ini wujud, qidam, baqa', tak ada. Tetapi isinya sekali-kali tidak bid'ah. Bukan kata setakat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam, kalau kita bilang satu persatu sifat 20, itulah sifat yang diyakini oleh umat Islam daripada dahulu sehingga kiamat insya-Allah, bahawa Allah itu wujud. Allah wujud tidak ada permulaan, Allah wujud tidak akan binasa, Allah tidak seperti makhluk dan makhluk tidak seperti Allah. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Mengetahui, dan seterusnya. Bilanglah satu persatu daripada sifat 20, tidak akan terbayang kita orang mukmin menolak salah satu daripadanya. Kerana menolak salah satu daripada sifat 20 menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam. Masalah dengan tauhid 3, dahlah penyusunannya bid'ah, huraiannya juga bid'ah, tidak dipegang demikian. Tak ada salafus soleh kata orang musyrik bertauhid. Tidak ada salafus soleh mengatakan tawasul syirik. Bahkan istighasah, ada sahabat Nabi ataupun lain daripada sahabat Nabi pergi ke makam Nabi SAW zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lalu istighasah meminta tolong kepada Nabi SAW dengan kata beliau, ya Rasulullah istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Syirik. Tergamak dikatakan perbuatan ini syirik, padahal tidak ada seorang sahabat termasuk Sayyidina Umar mengatakan syirik. Siapa lebih faham akidah? Kenapa syirik minta tolong dengan Nabi? Sebab Nabi dah wafat. Oh, jadi kalau dah wafat tak boleh minta tolong? Ya tak boleh lah. Sebab Nabi dah tak boleh buat apa-apa, iya kan?
Tidakkah sabit dalam hadis bahawa Nabi SAW mendoakan umat di alam ruh? Dia minta doa daripada Nabi, doakan umat dapat hujan. Ya. Saya pernah tanya orang yang membangkang-bangkang tentang tawasul dengan orang mati ni. Saya kata kamu bangkang pandai. Ya. Hadis ini dinilai oleh penilai-penilai hadis riwayatnya sahih. Kamu pandai-pandai kata isinya dhaif. Oh, riwayat sahih kata dia, isinya pula tak sahih. Tetapi cuba kamu bawa satu saja. Kami bawa dalil dah banyak. Tawasul-tawasul yang diamalkan selepas kematian Nabi banyak, kami buat dalil. Bahkan Nabi sendiri bertawasul. Ketika Nabi SAW mengkebumikan ibu saudara baginda iaitu Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, isteri Abu Talib, ibu Sayyidina Ali, ibarat ibulah kepada Nabi SAW. Sebab Nabi kan ibu mati ketika masih kecil. Mak saudara bela, sayang sungguh. Bila mak saudara meninggal, Nabi SAW sendiri yang uruskan ke bumi, masuk ke dalam kuburan. Lalu Nabi SAW berdoa antara lain, Allahumma bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak nabimu, iaitu Nabi SAW sendiri, dan nabi-nabi sebelum daripadaku. Nabi-nabi sebelum pada Nabi dah wafat. Mana Nabi SAW tawasul dengan orang mati. Saya nak minta kamu bawa satu saja dalil yang sahih dan soreh bahawa haram bertawasul dengan orang mati. Sampai sudah tak ada. Kenapa mereka pegang juga? Kerana idola mereka, tokoh kurun ke-8, ia ulama terafikan, Al-Imam Ibn Taymiyah berfatwa demikian. Al-Imam Ibn Taymiyah yang memperdikaikan tawasul, maka dia ikut. Itu kita kata Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kamu tak maksud juga. Ini yang tak betul ni. Tapi kalau Nabi ke kanan dan ulama huraikan ke kanannya Nabi itu dalam keadaan kita ni membawa kita ke kiri, sebagaimana penetapan harga siling yang Nabi tak nak, ulama kata zaman kita ini kena sebab dah berlaku kezaliman itu dan ini, itu lain. Inilah jelas-jelas bercanggah dengan dalil. Kerana kamu idolakan dia, kamu masih tinggalkan dalil, ini bahaya. Maka tidak ada. Dan awal-awal orang yang melakukan bid'ah pembahagian tauhid 3 ini mengikut pendapat yang masyhur, itulah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau. Tetapi ada juga pandangan mengatakan bukan Ibn Taymiyah, ada tokoh lain sebelum beliau, tak penting. Ibn Taymiyah orang nombor 1 ke tauhid 3, atau beliau pun ambil tiru daripada orang lain, tak penting. Yang penting betul ke tak betul pegangan tu. Kalau tak betul, maka wajib ditolak. Kemudian adalah pengikutnya yang mengambil dan menyampaikan kesimpulan daripada pandangan beliau adalah rububiyah itu mentauhidkan Allah pada af'al. Sebab itu kita kata tauhid sifat 20 pun ada konsep tu, wahdaniyatul af'al. Dan uluhiyah mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba. Maknanya hamba tu menyembah pada Allah sahaja. Dan kedua-duanya apabila berhimpun, berpisah. Maknanya kalau kita sebut sekali, maknanya itu berbeza. Dan apabila berpisah, ia sama. Maknanya kalau kita sebut lain-lain, maknanya sama juga. Ilah tu Rabb lah, Tuhan lah. Baik. Jadi setakat macam itu kata fatwa Al-Azhar, tak ada masalah. Setakat huraian macam itu okey. Kecuali mereka ni dah melampau sehingga mendakwa bahawa tauhid rububiyah ni tidak memadai, dan kononnya orang musyrik juga ada tauhid rububiyah, dan bahkan mereka menuduh bahawa orang-orang Islam terbalik, orang musyrik dia kata bertauhid tapi tauhid rububiyah lah. Orang Islam yang ada kata la ilaha illallah, yang ada bincang tentang akidah, mereka tak ada tauhid uluhiyah. Maknanya mereka ni musyrik. Bila mereka tawasul ambil berkat, mereka musyrikin. Maka pandangan yang mengatakan bahawa tauhid rububiyah tidak memadai dalam beriman, ini adalah pandangan yang bid'ah, yang menyalahi ijma' umat Islam sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi kita seru pada kawan-kawan kita yang minat kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, ia silakan
tapi pilih-pilihlah, jangan borong semua. Yang mana melanggar ijma' wajib fatwa beliau tu ditinggalkan. Kerana melanggar ijma' hukumnya haram. Diambil daripada ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat ini Allah menjanjikan neraka jahannam, makna haram. Apa dia? Pertama, degil dengan Nabi. Nabi bawa ajaran, kita tak mau ikut, syiqaq, degil. Yang kedua, ittiba' ghayri sabilil mu'minin, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' itu merupakan jalan orang mukmin, bahkan jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin. Maka oleh kerana Allah menjanjikan neraka jahannam menyalahinya, maka mengikut ijma' itu hukumnya wajib. Jadi kena tinggallah. Fatwa Ibn Taimiyah langgar ijma' wajib kita tinggal. Baik. Selesai. Next insya-Allah kita akan baca di muka surat 103, iaitu berkaitan dengan muhkamat dan mutasyabihat. Dah berlaku kacau ya, orang kata yang bagus kita ni dalam akidah ikut salaf. Setakat itu betul ya. Apa pun bukan akidah saja. Sebab salaf tu yang mengaji dengan Nabi, sahabat Nabi, tabi'in mengaji dengan murid Nabi. Tetapi yang masalahnya yang mereka dakwa akidah salaf sebenarnya akidah salaf. Salaf tidak berpegang begitu. Contoh, kata dia akidah salaf, Tuhan bertempat di atas arasy. Kerana Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jangan ikut Asy'ariyah. Kata dia, Asy'ariyah tolak istawa. Yang ini batil. Tidak ada umat Islam yang menolak istiwa. Ya. Asy'ariyah terima istiwa, golongan yang mengaku ikut salaf ni juga terima istiwa. Pertikaian istiwa ni makna apa? Jadi mereka kata makna bertempatlah. Allah bertempat atas arasy. Ada pula yang sampai bincang siap-siap bawa gelas lagi. Katakanlah ni gelas. Dia kata Allah atas arasy, bukan berdempet dengan arasy. Wah, masya-Allah. Ini bahaya. Ya. Seolah-olah Allah tu satu jisim yang bergerak, berterapung, melekat. Itu macam mana? Jadi itu yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam kuliah akan datang. Saya cadangkan bagi yang berminat, bahawa saya baru dapat daripada penerbit dia, Krisis dan Pertempuran Akidah Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti ya, mereka yang konon-konon ikut salaf ni, dia kata kami ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dua orang imam yang bagus dirosakkan nama baik oleh pengikut yang buruk, iaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu diburukkan oleh Syiah. Syiah bawa riwayat-riwayat nisbah pada Imam Ja'far As-Shadiq, riwayat palsu. Jadi orang kadang-kadang ingat tak Imam Ja'far As-Shadiq ni Syiah. Beliau ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi Syiah rosakkan reputasi beliau. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau imam ahli sunnah wal jamaah, murid Imam Syafi'i, ulama yang pakar bidang hadis dan fiqh, ulama yang warak, yang sanggup diseksa oleh pemerintah mempertahankan kebenaran. Dirosakkan reputasi oleh golongan Hasyawiyah ataupun Ghulatul Hanabilah, Mujassimah, Musyabbihah. Dia nak menyamakan Allah tu macam makhluk sebab faham zahir ayat. Jadi siapa yang minatlah. Sebenarnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ni berbeza dengan mazhab Salafi Wahabi. Saya baca tadi ya. Kalau sebut Wahabi ada yang sensitif pula, ustaz ni asyik Wahabi. Ya. Ada satu buku kata dia mengkaji pelabelan Wahabi di Malaysia. Profesor doktor tulis. Saya kata lebih layak dikaji pelabelan oleh Wahabi. Pelabelan Wahabi tak ada apa. Wahabi maknanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pelabelan Syafi'i pengikut Imam Syafi'i. Pelabelan Hanbali ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Pelabelan Maliki ikut Imam Malik. Pelabelan Hanafi ikut Imam Abu Hanifah. Pelabelan Wahabi ikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab. That's it. Betul ke tak betul pegangan dia? Kaji. Tapi yang Wahabi label orang Islam kuburiyun, musyrikun, capaliyun, mubtadi'un, ahli bid'ah wal hawa. Macam-macam. Dia labelkan kepada orang Islam yang lain,
Itu yang sepatutnya Prof kaji. Tak tahulah kot Prof minat Wahabi, wallahu alam. Jadi boleh order dengan Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group, ARG. Mereka ada online shop di Shopee. Boleh order di situ. Saya tak meniaga lah. Saya hanya mencadangkan. Sempat saya flick through baru sampai. Memang Kiai Nur Hidayat ini membuat kajian yang bagus untuk meleraikan kekeliruan. Wallahu alam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Jadi kalau tak ada, saya ucapkan kepada semua kita selamat menjalankan ibadah second half of Ramadan. InsyaAllah malam ni kita pun start witir baca doa kunut dalam mazhab kita. Setengah mazhab lain sentiasa dia kunut dalam witir. Kita second half kita akan kunut. Dan sebagaimana kita sedia maklum, 10 terakhir itu adalah hari-hari yang diharapkan berlakunya malam Lailatul Qadar. Moga-moga Allah istiqamahkan kita atas jalan ibadah. Takut-takut awal Ramadan cari Lailatul Qadar, hujungnya cari Lailatul Qadar. Jadi kita istiqamah. Dan saya mohon maaf ucapkan juga selamat menyambut 1 Syawal nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. ونوّر قلوبنا بنور هدايتك كما ترضى بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والعفو منكم.